Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada adik-adik di SMK Kota Kemuning. Saya Azanida binti Jantan, merupakan bekas pelajar SMK Kota Kemuning dari tahun 2003 sehingga 2005. Saya diminta oleh unit bimbing kaunseling SMK Kota Kemuning dan juga Persatuan Alumni SMK Kota Kemuning untuk berkongsi perjalanan pendidikan dan juga kerjaya saya sehingga saya berada pada tahap saya sekarang lah. Saya tak adalah hebat sangat, tapi untuk berkongsi dengan adik-adik adalah satu perkara yang menggembirakan saya lah. Semoga perkongsian ni dapat memberi manfaat lah kepada adik-adik semua. Saya bersekolah di SMK Kota Kemuning ni daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Lepas saya habis PMA, saya mohon belajar di Sekolah Menengah Teknik Sungai Buloh, tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Saya pindah daripada sekolah harian kepada sekolah teknik ni, aliran teknik ni, sebab saya pun cita-cita nak jadi jurutera. Jadi bila saya dah ada cita-cita jadi jurutera tu, saya study sikit lah kerjaya part tu. Okey, kalau nak jadi jurutera, bagus kalau kita sambung di Sekolah Menengah Teknik. Sekarang dah jadi college vocational lah. Jadi masa tu saya masuk Sekolah Menengah Teknik di bawah aliran teknik kejuruteraan awam. Jadi masa tu SPM kita ambil 10 subjek. Subjek MAT, Fizik, Kimia, kejuruteraan awam dan juga lukisan kejuruteraan, dan subjek asas yang lain lah. Jadi selepas tamat tingkatan 5 SPM, saya dengan result SPM saya 7A, saya dapat 2 tawaran. Satu tawaran di Matrik Melaka dan juga satu tawaran lagi Diploma Kejuruteraan Awam di Universiti Tun Hussein On Malaysia, Batu Pahat, Johor. Jadi kat situ saya buat pilihan lah. Orang kata kalau sambung kat Matrik ni bagus sebab masa kita cepat lah, kita punya flow pembelajaran tu kita cepat. Sebab Matrik setahun, lepas tu nanti sambung degree 4 tahun. Tapi saya kenal diri saya macam mana. Jadi saya rasa saya bukan orang yang boleh belajar dalam tempoh yang singkat tu untuk compact semua dalam masa 1 tahun. Jadi, dan saya dapat tahu juga kalau kita lepas matrik ni, untuk kita dapat pilihan khusus yang kita nak tu masa degree tu susah. Jadi macam payahlah kalau saya dah habis matrik, saya apply untuk nak masuk kejuruteraan awam, probability untuk saya dapat kursus kejuruteraan awam tu susah. Jadi bila saya fikir balik, alang-alang saya dah dapat diploma dalam bidang kejuruteraan awam ni, dan saya rasa tak apalah, compare matrik dengan untuk diploma ni tak ada jauh sangatlah masa pun, dalam setahun lebih je beza masa. Jadi saya sambung diploma dan saya tak menyesal saya sambung diploma sebab saya seronok proses pembelajaran masa diploma tu. Saya dapat adapt dengan university life dengan baik, dan juga saya tak culture shock bila saya masuk degree sebab saya dah tahu macam mana proses pembelajaran masa diploma. Jadi lepas saya habis degree, lepas saya habis diploma, saya sambung degree di universiti yang sama. Jadi semasa saya belajar diploma dan ijazah degree, saya merupakan pemegang beasiswa JPA. Jadi bila kita tamat belajar tu, menjadi kewajipan lah untuk kita mengisi borang bekerja dengan sektor awam. Jadi tapi saya tak terus masuk sektor awam sebab tak ada panggilan interview lagi. Jadi saya bekerja dulu, cari pengalaman dalam sektor swasta. Saya bekerja dengan WCT Construction di projek di Rapid Pengerang Johor. Pada saya projek tu sangat baik masa tu sebab saya terdedah dengan saya bertugas sebagai QAQC. Jadi saya kena berurusan dengan kontraktor, main kontraktor yang lain yang terdiri daripada beberapa negara, yang datang dari beberapa negara seperti Filipina, Korea,
China dan juga ada daripada Itali. Jadi di situ saya dapat pengalaman yang luas. Selepas tu bila ada dipanggil interview, saya interview untuk jawatan pemeriksa kilang dan tentera J41 dan alhamdulillah rezeki saya mendapat bekerja dalam sektor awam. Saya sekarang pun bertugas sebagai pemeriksa kilang dan jentera J41 di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Pahang di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi jadi saya boleh ceritakanlah untuk adik-adik yang nak masuk ke sektor awam. Pertama, untuk sektor awam ni pointer kena baik. Adik-adik perlu dapatkan pointer 3.5 ke atas lah. Kat situ dia jadi satu, sebab bila dia saringan untuk dipanggil interview, first yang dia orang tengok, pihak GPA tengok adalah pihak SPA tengok adalah pointer. Jadi bila pointer tu baik, insya-Allah akan dipanggil interview dan seterusnya semasa interview itu adalah pada diri kita punya kemampuan lah untuk kita jawab soalan. Dan kalau ada rezeki boleh bertugas dalam sektor awam. Jadi untuk sektor swasta yang pernah saya ceburi juga, pada saya yang dia di sektor swasta pun sebenarnya penting kita punya pointer tu. Sebab bila kita lepas habis belajar, kita tak ada pengalaman kerja. Jadi bila kita ada pengalaman kerja, yang menjadi kita punya kekuatan adalah kita punya pointer, kita punya CGPA. Jadi daripada CGPA yang baik akan menarik perhatian majikan untuk panggil kita interview. Sebab kalau kita ada punya best, sebab mereka pihak majikan mesti dia akan shortlistkan kita punya resume apa semua. Jadi perkara yang pertama yang mereka lihat mestilah kita punya pointer, sebab kita tak ada pengalaman lagi. Jadi kalau kita ada pengalaman, mungkin kita boleh boleh compete dengan calon-calon lain berdasarkan pengalaman dan juga kita punya pointer. Tapi bila kita fresh graduate, pointer tu penting. Jadi nasihat saya kepada adik-adik apabila dah masuk ke universiti, belajar dengan baik. University life ni dia semua adalah bergantung pada kita. Dia tak macam kat sekolah. Kat sekolah kita ada cikgu yang akan ingatkan kita belajar dengan baik-baik, belajar dengan betul. Tapi kat universiti tak ada. Universiti adalah bergantung pada diri kita. Macam mana kita atur hidup kita kat universiti tu akan mempengaruhi lah kita punya kejayaan kita. Jadi saya tahu sekarang banyak kejaya yang ada kat luar sana. Dari segi sekarang pun top macam cyber security yang berkaitan dengan teknologi ni agak famous sekarang, sebab kita pun hidup dalam dunia yang teknologi. Ada juga yang zaman sekarang pun saya perasan adik-adik ramai nak jadi content creator, nak jadi influencer, nak jadi gamers. Boleh jadi itu semua, tapi perlu jadi yang berilmu lah, supaya konten-konten yang dibuat tu nanti memberi manfaat pada orang, pada pengikut-pengikut adik-adik. So itu sajalah saya punya perkongsian. Semoga perkongsian saya memberi manfaat dan juga membantu adik-adik semua untuk terus berjaya dalam pendidikan dan juga kerjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.